Hai, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni saya nak terangkan dekat korang semua apa dia nasionalisme di India pula. So, kita masih lagi dalam subtopik nasionalisme yang berlaku di Asia. Alright, so nasionalisme di India adalah lebih kepada perjuangan rakyat tempatan menentang penjajah. So, siapa penjajah yang awak kena tahu kat sini adalah British. So, British merupakan penjajah yang menjajah India. So, macam mana bermulanya nasionalisme di India adalah melalui satu peristiwa yang kita panggil sebagai Dahagi India 1857. So, peristiwa Dahagi ini adalah lebih kepada peristiwa penentangan askar-askar ataupun yang kita panggil sebagai sepoi-sepoi lah. Kira kasta paling rendah menentang British. So, sebab apa mereka tentang adalah sebab British pada ketika itu dah menghapuskan budaya ataupun amalan yang telah menjadi tradisi rakyat tempatan ketika itu. So, oleh hal yang demikian, right, ah, rakyat India ni merasa marah dan bila merasa marah, mereka telah menggerakkan satu pemberontakan ataupun penentangan terhadap British melalui Dahagi India 1857. Walau bagaimanapun, Dahagi India ini boleh dikatakan tidak berjaya kerana ianya hanyalah penentangan kasta bawahan terhadap rakyat India British saja. So, dia macam tak merebak ke seluruh tanah India lah. So, dia lebih pada berpusat. So, senanglah British untuk patahkan dan sebagainya. Right? Tetapi, hakikatnya kesan dahagi India ini telah membawa satu perubahan yang lebih besar kepada negara India ketika itu di mana sistem beraja dekat India selepas 1857 telah dihapuskan, right? So, pemerintahan terakhir ketika itu adalah dinasti Mughal. So, maknanya sebelum 1857 memang India memang sebuah negara yang mempunyai raja lah. Raja dan British sebagai penasihat lah dan sebagainya. Tetapi bila berlakunya dahagi India ni, British dah full take control of India. So dekat sini awak boleh faham macam mana dahagi di India ini telah menyebabkan satu permulaan nasionalisme dalam kalangan rakyat di India. Alright. So, oleh sebab itulah selepas dahagi di India inilah gerakan kedua adalah melalui pertubuhan sosial yang lebih melibatkan agama lah. So, tujuan diorang buat pertubuhan sosial ni adalah lebih kepada untuk menggiatkan rasa cinta terhadap budaya tempatan. So, pertubuhan seperti Brahmo Raj dengan Aryo Samaj ni dia lebih untuk mengajak rakyat tempatan untuk mencintai kembali budaya tempatan dan menepis ataupun membuang segala pengaruh-pengaruh ataupun budaya barat. Right? So, dia lebih kepada mengajak rakyat tempatan lah. Dia tak ada pun lebih kepada penentangan. Dia lebih kepada secara psikologi lah senang cerita. So, jom kita sematkan budaya tempatan kita. Kita kembalikan lagi budaya tempatan kita supaya orang-orang British ni tak boleh halang kita lagi dan sebagainya. Alright. Tetapi pada abad ke-19 ini, so mula dah muncul golongan-golongan intelektual di mana golongan-golongan intelektual ni diorang ni lebih strategik, diorang ni ada plan, ada strategi, ada perancangan yang jelas macam mana kita nak usir British daripada India. So, pada permulaan abad ke-19 ini awak boleh tengok di mana golongan intelektual ni memainkan peranan yang penting kepada kemerdekaan India pada kemerdekaan India nanti. Alright. So daripada bila kita ada golongan intelektual, so diorang ini memang sangat strategik, sangat mempunyai perancangan yang tinggi. So diorang buat apa? Diorang tubuhlah satu pertubuhan ataupun parti politik lah lebih kurang. Untuk orang India adalah lebih kepada Indian National Congress ataupun Kongres Kebangsaan India. So ada dua pertubuhan yang ditubuhkan oleh golongan intelektual ini. Yang pertama adalah Indian National Congress ataupun Kongres Kebangsaan India 1885 dan juga Liga Muslim 1906. So dia lebih Liga Muslim ni awak boleh faham sini lebih kepada orang Islam, INC lebih kepada orang Hindu. Alright. So, tetapi bukan semua setuju untuk apa orang cakap untuk melakukan menubuhkan satu pertubuhan yang lebih ke arah diplomatik ataupun diplomasi. So, ada juga satu pertubuhan yang kita panggil sebagai gerakan radikal di India ketika itu. Right? So, gerakan radikal ini telah dipimpin oleh Bal Gangadhar dengan BP Chandrapal. So, diorang dua ni
lebih diorang opposite lah kepada INC dengan Liga Muslim. So diorang merasakan kalau nak menentang British ataupun nak usir British daripada India ni kena gunakan secara kekerasan ataupun secara militer. Okey, ada satu peristiwa di mana kalau saya nak cerita, satu peristiwa pembunuhan lah, pembunuhan besar-besaran oleh diorang dua ni, di mana diorang telah membunuh tak silap 20,000 orang lah. Nanti you all boleh baca sendiri. So kat situ diorang lebih kepada gerakan radikal. Diorang tak percaya dengan cara diplomasi dan sebagainya. Okey. So awak dapat dekat situ, okey, permulaan dia daripada dahagi India. So daripada dahagi India tu, okey, ada pertubuhan sosial. Okey, bila dah ada pertubuhan sosial, abad ke-19 kita tahu ramai golongan intelektual keluar. So tumbuhnya INC dengan Liga Muslim. Alright. So mereka ini menentang, so sampailah Perang Dunia Kedua habis. So bila Perang Dunia Pertama habis, so muncul seorang tokoh yang kita panggil sebagai Mahatma Gandhi yang telah menggerakkan INC ke tahap yang lebih tinggi. So Mahatma Gandhi ni dia punya konsep perjuangan dia adalah lebih kepada apa yang kita panggil sebagai satyagraha. So apa dia satyagraha ni? So satyagraha lebih kepada penentangan tanpa kekerasan. Maksudnya Mahatma Gandhi dia berpegang kalau kita nak mengusir penjajah ataupun kita nak capai kita punya matlamat, kita tak boleh gunakan kekerasan ataupun ketenteraan dan sebagainya. Kita kena guna cara yang baik ataupun cara diplomasi. So itu adalah prinsip perjuangan Mahatma Gandhi ketika itu. Right, so Mahatma Gandhi inilah yang telah menggerakkan India ke arah kemerdekaan. Right, so sebab itu perjuangan Mahatma Gandhi ini memang diiktiraf dan selepas Perang Dunia Kedua kita dapat lihat British sudah mula alright, British sudah mula mengamalkan dasar dekolonisasi di mana dasar untuk membebaskan tanah-tanah jajahan. So oleh sebab itulah INC dan Liga Muslim telah dipilih sebab apa? Sebab mereka ini di satu pertubuhan yang nak berbaik-baik dengan British, nak membuat diplomasi dengan British lah. Senang cerita. So selepas Perang Dunia Kedua, INC dengan Liga Muslim telah merangka pembahagian India dan Pakistan. So kat sini awak dapat tengok perjuangan Mahatma Gandhi secara satyagraha ni memang berjaya. So hasilnya memang INC dengan Liga Muslim memang dapat dapat menjadi kerajaan di India ketika itu. Namun, berlaku satu permasalahan di mana Liga Muslim ni semasa pilihan raya dia tak cukup kerusi. So bila tak cukup kerusi, dia tak setuju jika India ini dipimpin oleh orang yang beragama Hindu dan orang agama Hindu ataupun INC. So oleh sebab itu, diorang buat satu perbincangan di mana aku nak buat satu negara untuk orang Islam. Engkau INC buatlah satu negara untuk orang Hindu engkau. So kat sinilah berlakunya satu perpecahan di antara India dan juga Pakistan. Baik, kena faham kat sini. So memang dah capai kemerdekaan tetapi ada satu permasalahan di mana INC dengan Liga Muslim ni dia tak bersetuju each other tentang siapa berhak memerintah dan siapa yang sepatutnya memerintah lah dan sebagainya. So oleh sebab itulah India dan Pakistan diorang dah rangka satu pembahagian iaitu India adalah negara untuk orang Hindu, Pakistan adalah untuk negara khas untuk orang Islam. Lebih kurang macam itulah. Right, so India dipimpin oleh INC, Pakistan pula dipimpin oleh Liga Muslim. Alright, so siapakah Perdana Menteri ketika itu? So jelas pada 15 Ogos, 14 Ogos 1947, Pakistan merdeka dulu dan Ali Jinnah dinobatkan sebagai Ali Jinnah ni sebagai Jeneral Pakistan, sebagai pemimpin Pakistan yang pertama, dan selang sehari India pula diisytiharkan merdeka dan Perdana Menteri pertama adalah Jawaharlal Nehru. Alright. So itu serba sedikitlah pasal nasionalisme di India. So sebenarnya kalau korang nak tahu INC dengan Liga Muslim, perpecahan India dengan Liga Muslim ni telah menyebabkan orang marahlah terhadap Mahatma Gandhi lah sebab diorang merasakan Mahatma Gandhi inilah punca
di mana India berpecah kepada dua, iaitu India dan Pakistan. So sebab itulah Mahatma Gandhi ni telah dibunuh oleh ekstremis-ekstremis Hindu kerana telah menyebabkan perpecahan antara India dan Pakistan. Okey, Mahatma Gandhi sebenarnya dia tak nak perpecahan antara India dengan Pakistan. Okey, bagi dia, dia nak membentuk satu empire India yang kukuh. Tetapi nak buat macam mana? Okey, benda ni dah berlaku. So rakyat India ketika itu memang apa orang cakap, memang tak bersetujulah dengan perpecahan. Namun kita kena faham ketika itu biasalah politik Liga Muslim, dia nak untuk orang Islam, dan INC dia nak untuk orang Hindu. So berlakunya perpecahan di antara India dan juga Pakistan. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Harap korang faham. Kalau tak faham boleh leave dekat komen dekat tele. Alright, so kita berjumpa lagi dalam next video.